Hari ni kita nak belajar cara untuk selesaikan soalan objektif bagi tajuk graf gerakan semester 4 SVM. Okay, so tengok dekat sini soalan yang pertama. Dia tanya di antara graf yang berikut, yang manakah menunjukkan nyah pecutan? Bila kata nyah pecutan ni bermaksud pengurangan laju. Pengurangan laju dan dia melibatkan graf laju masa. So kat sini kita tengoklah, ni graf laju, graf masa, laju masa. Ni graf jarak masa, so bermaksud jawapan untuk C dengan D adalah salah. So untuk nyah pecutan dia adalah pengurangan laju dan juga graf dia berbentuk kecerunan dia negatif. So kita tengok ini adalah kecerunan positif. Jadi yang ini adalah kecerunan negatif dan dia adalah graf laju masa. So jawapan dia adalah A. Okey, untuk soalan yang kedua, rajah di bawah adalah graf jarak masa yang menunjukkan gerakan sebuah motosikal. So dekat sini dia ada bagi graf jarak km dengan masa per jam. Hitung laju bagi pergerakan motosikal dalam kmj pada 20 minit yang pertama. So bermaksud 20 minit pertama dalam lingkungan ni lah kan saja. So bermaksud kita boleh gunakan graf yang sama sebab kecerunan yang sama. Kecerunan positif dia masih sama. So dekat sini cara nak cari laju adalah dengan menggunakan formula jarak bahagi masa. So jarak dia sekarang adalah 30, masa dia adalah sejam. Bermaksud dia punya laju adalah 30 km per jam. So jawapan adalah C. Soalan yang ketiga, rajah di bawah menunjukkan graf laju masa. So dekat sini laju masa dalam minit. Hitung jarak yang dilalui. So bila kata jarak yang kita lalui, bermaksud dia nak mengambil tahu luas di bawah graf. Luas di bawah graf. So dekat sini ada graf trapezium. So kita kena guna formula A tambah B H. Dengan dekat sini adalah graf segi empat. So kita kena guna formula panjang darab lebar. So ni adalah trapezium. So cara dia kita nak kira macam mana adalah nak kira dia kena graf trapezium. Luas graf trapezium kena tambah dengan segi empat. So 1/2 darab dengan ni A, ini B yang selari. So A dia adalah 60. So 60 tambah 120 dan ini adalah 5. Ini adalah trapezium. Kena tambah dengan segi 4. Segi 4 dia adalah 120 darab dengan 10 tolak 5. So 5 lah. So jawapan dia adalah 1050. 1050. So siapa yang tak pasti jawapan dia betul ke tak, awak kena tekan satu-satu lah, tekan kalkulator satu persatu. So dekat situ awak letak dulu 60 tambah 120. So darabkan dengan 5, darabkan dengan 1/2. So awak akan dapat 450 tambah dengan 120 darabkan dengan 5, awak akan dapat 600. So 450 tambah 600 akan dapat 1050. Sebabkan ini dalam meter, so jawapan dia adalah B. Tak perlu nak convert apa-apa lagi dah. Soalan yang keempat adalah rajah di bawah adalah graf jarak masa yang menunjukkan perjalanan Atikah menaiki basikal dari rumahnya ke kedai runcit dan pulang semula ke rumahnya. So dia nak apa dekat sini? Dia nak laju purata. So laju purata bermaksud laju purata bermaksud dia nak jumlah keseluruhan jarak. Jumlah jarak seluruhnya bahagi dengan masa keseluruhan.
So jarak dia masa pergi daripada rumah sini, dia pergi kedai runcit 300. Dia balik pun 300. So bermaksud jarak dia 300 tambah 300 sebab pergi dan balik, bahagi dengan masa dia adalah 15 minit. So jawapan dia adalah, maka kira lah 300 tambah 300 jadi 600, bahagi dengan 15, awak akan dapat 40. So jawapan dia adalah D. Okay, sebab apa saya jawab D? Sebab tak perlu tukar apa-apa. Ini dalam meter, ini minit. Okay, so next soalan kelima. Rajah di bawah adalah graf laju masa bagi pergerakan sebuah bot. So dia nak dekat sini jarak yang dilalui. Kan cikgu cakap tadi, jarak yang dilalui kena guna luas bawah graf. So dekat sini ada graf apa? Graf segi empat tepat tambah dengan trapezium tambah dengan segi empat tepat lagi. Okay, so dekat sini awak boleh kira lah 1/2. Okay, 1/2, maaf. Dia mulakan dengan segi empat tepat dulu. Okay, so dekat sini adalah panjang darab lebar. So 100 darab dengan 3. So 300. Ini pula 50 darab dengan ni 1. So 50. Okay. So next dia nak trapezium. Trapezium ni adalah 1/2 darab ni 100. Okay, 100 tambah dengan ni 50. Tinggi ni. Okay, dia nak kira apa? Untuk trapezium ni dia nak kira apa? Dia nak kira 1/2. Okay, 1/2 memang formula darab dengan A. A dia adalah ni, A dia 50, B dia 100. 50 dapat mana 50 ni? Garisan ni nak tahu dia tinggi mana, tengok sebelah sini 50. Garisan ni pula nak tahu dia tinggi mana, tengok sebelah sini 100. So 100 tambah 50 darab dengan bawah ni. Bawah ni berapa? 4 tolak 3 jadi 1. So dekat sini jawapan dia adalah, awak tekan dulu kalkulator, 100 tambah 50, 150. 150 darab dengan 1/2, awak akan dapat 75. So luas di bawah graf kena campur semua. Luas ni 300 tambah 75 tambah 50. So 300 tambah 75 tambah 50. So jawapan dia berapa? 300 tambah 75 tambah 50. Jawapan dia adalah 425. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, jadi jawapan bagi hitung jarak keseluruhan yang dilalui adalah 425. Okey, nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kapal terbang. Okey, laju ni dalam kilometer per jam, masa dalam jam. Antara pernyataan berikut, yang manakah betul? Laju seragam kapal terbang itu ialah 80 meter. So dekat sini kilometer, jadi A salah. Laju seragam kapal terbang itu ialah 120 km. Okey, ini namanya laju seragam. Yang ini bukan laju seragam. Okey, so yang kedua B pun salah. Laju seragam ni yang mendatar ni, yang straight, namanya laju seragam. Okey. Next, C. Kapal terbang itu bergerak dengan laju seragam dalam tempoh 3 jam. Salah juga. Sebab apa? Sebab kat sini dalam tempoh 5 jam. Seragam dia daripada sini sampai sini 5 jam dia seragam. Okey, soalan C pun salah. Yang D, kapal terbang itu bergerak dengan laju seragam dalam tempoh 5 jam. Okey, betul. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, nombor 7. Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi gerakan sesuatu objek.
Graf itu menunjukkan objek itu. Okey, disebabkan graf ni adalah jarak masa. Okey, bila dia dalam keadaan mendatar macam ni, kita panggil dia maksudnya pegun. Okey, sebab dia jarak, dia dalam keadaan pegun. Kalau laju, dia seragam. Macam ni, laju, dia seragam. Kalau jarak, ni namanya pegun. Pegun atau rehat lah kita kata. Okey, so tengok dekat sini. Graf itu menunjukkan objek itu bergerak semakin laju. Salah. Bergerak semakin perlahan pun salah. Berada dalam keadaan rehat. Okey, betul. Seragam salah sebab ini adalah graf jarak masa. Jadi jawapan dia adalah C. Dalam keadaan rehat ataupun pegun. Nombor 8. Lukis graf jarak masa dengan membina jadual jarak masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Okey, so dia kata dekat sini jarak masa dia 50 tambah 2T. Masa yang diberi adalah 0 hingga 45. Bermaksud T lebih besar dan sama dengan 0. Okey, so masa dia adalah 0. Dia kata sehingga 45. Bermaksud 0, 15, 30, 45. Sebab apa 0 dengan 45 termasuk? Sebab dia ada lebih besar dan sama ni. Simbol ni. Kena baca simbol betul-betul. Okey, so next. Dia kata masa dah diberi. Sekarang nak cari jarak pula. Macam nak cari jarak? Gunakan apa yang dibagi. Dibagi S sama dengan 50 tambah 2T. Nak cari S macam mana? Nak cari jarak macam mana? Kenalah gantikan T ni dengan setiap satu ni. So, kita mula dengan 0. So, 50 tambah 2, 0. So, jarak dia adalah 50. So, letak dekat sini 50. Okay, bila dia kata nak 15, masa dia 15. Bermaksud dekat sini dah tak ada lagi dah 0. Kita gantikan T tu dengan 15. Okey, gantikan T tu dengan 15. So dekat sini kita dapat jawapan. So kita dapat 80. Okey, sebab 80 2 darab 15 30. 30 tambah 50 80. So letak dekat sini 80. Okey, so nak cari pula masa ke-30 ni macam mana? Kita gantikan dalam formula yang dia bagi. So dekat sini dah tak ada dah 15, dia ganti dengan 30. So dapat mana 30? Dapat daripada sini. So 2 kali 30 dapat 60. 60 tambah 50 dapat 110. Okay, so next kita nak cari pada masa ke-45 berapa jarak dia. Okay, jarak dia adalah kita gantikan pula T ni dengan 45. So kita letak 45. Jawapan dia berapa? 2 kali 45 90. 90 tambah 50 kita dapat jawapan dia 140. Allahu Akbar. Dapat 140. Okay, so ini adalah jadual. Dia suruh bina jadual jarak masa. So jadual dah dibina. Ni namanya jadual. Okay, so sekarang dia kata lukis. Nak lukis pula. Okay, letak garisan. Okay, letak garisan. Okay, so ini adalah masa. Ini adalah jarak. Okay, masa dia adalah 0, 45, kosong. Masa dia 0, 15, tengok sini 0, 15, 30, 45. 0, 15, 30, 45. Selang tak sama. Set. 0, 15, 30, 45. So sini 50, 80, 110, 140. So kita plotting lah. Okey, pada masa kosong jarak 50. Pada masa kosong
jarak dia 50. Okey, pada masa kosong jarak dia 50. So dekat sini pangkah. Okey, kemudian dia kata pada masa 15, okey, kau naik 15 ni. Pada masa 15 jarak dia adalah 80. Kita tarik pula 80. Dekat mana yang bersilang tu, di situlah kita pangkah. Okey, so dekat sinilah kawasan dia bersilang. Okey, naik sini sampai sini. Okay, next 30, 110. 30, 110. Okay, tengok dia bertemu dekat mana. Okay, so sini. Last one adalah 45. Okay, 45. Dia kata pada 45, 140. Okay, so dekat sini. Lepas kita dah plot, kita nak buat apa? Kita buat satu garis dulu. Sambungkan ke semua titik-titik ni. Okay, jadilah graf jarak masa. Okay, yang seterusnya adalah yang ke-9. Hitung jarak keseluruhan yang dilalui dalam kilometer berdasarkan graf laju masa di bawah. Dia nak jarak keseluruhan yang dilalui. Jarak yang dilalui bermaksud kena guna luas bawah graf. Okey, luas. So dekat sini ada bentuk luas apa? Ini adalah luas segi 4 tepat. So nak cari macam mana formula luas tu? Panjang darab lebar. So 50 darab 3. Okay, next. Yang ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk segi 4 tepat juga. Okay, so sama juga. Panjang darab lebar. So bermaksud 100 darab dengan 2. Sebab apa 2? Ni tapak ni adalah 7 tolak 5 dapat 2. So 100 darab 2. Okay, the last one adalah yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni bentuk trapezium. So trapezium ni bermaksud kita nak kira luas dia adalah 1/2 darab ni yang sebelah kiri campur sebelah kanan ni, yang warna merah ni. Okay, kalau siapa tak nampak, saya buat sekali lagi. Warna biru ni nampak? Sebelah sini tambah sebelah sini. So bermaksud ni nilai dia berapa? 50. Tambah dengan ni nilai dia berapa? 100. So 50 tambah 100 kali dengan berapa ni? 2. 5 tolak 3, 2. So 2. Okay, cari jumlah kesemua. Luas yang pertama, luas yang kedua, luas yang ketiga. Tambahkan semua luas ni akan dapat, okay, luas yang pertama, luas yang kedua dan luas yang ketiga. Luas yang pertama adalah 150. 50 kali 3, 15, 150. Tambah luas trapezium. Luas yang kedua, luas trapezium. Trapezium luas dia adalah 1/2. 50 tambah 100 jadi 150. Kali dengan 2 kali dengan separuh. So dapat 150. Tambah dengan segi 4 tepat dia adalah 200. Okay, so dekat sini total jumlah ketiga-tiga luas ni adalah 150 tambah 150, 300. Tambah dengan 200 jadi 500. So 500 ini adalah jumlah jarak yang dilalui. Okay, so 500 apa? 500 kilometer. Ni sebenarnya km, so kilometer lah. Okay, so next. Graf jarak masa di bawah menunjukkan pergerakan dua buah bas. Dua buah bas di antara Terengganu dan Pahang. OCP. Okay, so tengok betul-betul. Sini. OCP ni adalah mewakili pergerakan bas daripada sini Terengganu ke Pahang. Okay, manakala ABCD mewakili pergerakan bas dari Pahang ke Terengganu. So ni daripada sini ABCD. Sini daripada Pahang ke Terengganu. Okay, so dia kata diberi kadar perubahan jarak
Okey, kadar perubahan jarak terhadap masa bagi AB dan CD adalah sama. So AB dengan CD adalah sama. So nak cari nilai T itu berapa? Okey, kadar perubahan jarak bermaksud jarak bahagi dengan masa lah. Okey, so nak cari jarak kena guna jarak akhir. Jarak akhir bahagi tolak jarak awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. Okey, guna formula yang ni. Kenapa dia hilang? Okay. So next, nak guna macam mana? Tengok dia kata AB dulu. So tengok A sampai B. So dia bergerak daripada sini sampai sini. Jarak yang terakhir dia adalah di sini. So berapa jarak terakhir dia? Kalau sini 100, berapa sini 50? 50, 100, 150. So 150 tolak dengan jarak awal dia mula-mula bertolak tadi dekat sini adalah 300. Bahagi dengan masa akhir. Okey, masa akhir ni adalah bila dia jalan daripada sini kan, dia bertolak ni jarak awal dan masa awal dia. Dia bergerak sampai sini. Sini adalah jarak akhir. Ni jarak akhir. Ini adalah masa akhir. So masa akhir dia adalah 10. Tolak dengan masa awal-awal dia mula bertolak dekat sini tadi adalah kosong. So kosong. Sama dengan dia mula bertolak pula daripada sini sampai D ni. Okey, dia mula bertolak daripada sini sampai sini. So ini adalah jarak terakhir dia. Jarak terakhir dia adalah kosong. Tolak dengan jarak awal dia mula-mula bertolak tadi. Okey, jarak dia mula bertolak tadi adalah di sini. Selepas dia berhenti rehat ni tadi, ni kan dia berhenti rehat. Lepas tu dia mula bertolak daripada sini, bertolak balik ke bawah. So ini adalah jarak awal dia adalah 150. Bahagi dengan dia awal-awal dia bertolak and then dia sampai dekat sini adalah masa akhir dia T. Tolak dengan masa awal dia mula-mula bertolak tadi adalah dekat mana? Dekat sini. Ni dia mula bertolak daripada sini nak pergi ke sini tadi. Ini adalah masa dia 20. Okey, so nak selesaikan macam mana? Selesaikan satu-satu. 150 tolak 300 bersamaan dengan negatif 150 bahagi 10 sama dengan negatif 150 bahagi dengan T tolak 20. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Mudah je. Okey, yang ni darab silang. Okey, darab silang. So akan dapat dekat sini negatif Allahu Akbar. Okey, so akan dapat dekat sini adalah negatif 150 T tolak 20 dengan negatif 150 darab 10. So darab masuklah negatif 150 dengan T negatif 150 T. Negatif 150 darab dengan negatif 20. So akan dapat positif 3000 sama dengan 150 darab dengan 10 dapat negatif 1500. Okey, so macam mana nak solvekan dia? Kena pindahkan dulu nombor ni pergi sebelah sana sebab kita nak cari nilai T. Negatif 150T bersamaan dengan negatif 1500. Pindahkan 3000 tolak 3000. So negatif 150T bersamaan dengan berapa? Negatif 1500 tolak 3000 dapat 4500. Negatif 4500. Nak dapatkan T macam mana? Kena pindahkanlah 150 tu.
pindah dia akan jadi bahagi. So negatif 4,500 bahagi negatif 150. T bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 30. So dapatlah masa dia T bersamaan dengan 30. Okay, so move kepada soalan yang seterusnya. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa gerakan bas dari Terengganu ke Pahang. Okay, Terengganu ke Pahang. So maksud pada sini ke sini. Okay, dia nak tahu gerakan bas tu. Okay, ini Terengganu, ni Pahang. So dia nak tahu gerakan bas ni sampai sini. Kadar perubahan jarak terhadap masa. Okay, Terengganu ke Pahang. Maksud OCP lah. So OCP bersamaan dengan 20/3. Dia yang bagi tahu. Okay, dia bagi tahu kadar perubahan jarak terhadap masa gerakan bas dari Terengganu ke Pahang adalah 20/3. So dia nak cari beza masa kedua-dua bas. So kena cari dulu masa ni. Masa dia daripada sini sampai sini. Macam biasalah jarak awal, jarak akhir. Okay, ni dia mula kan. Ni dia mula. Okay, ni mula dia awal. Dia berjalan sampai sini. Ni adalah jarak akhir. Di mana dia berhenti yang terakhir tu, itulah jarak terakhir. So jarak terakhir dia adalah 300. So letak 300. Tolak dengan jarak awal dia kosong. Bahagi dengan masa akhir. Nampak tak masa dia? Masa dia sampai sini. Masa dia berapa? Tak tahu. So katakanlah masa dia T sebab kita tak tahu. Tolak dengan masa awal dia mula-mula bertolak adalah kosong ni. Masa awal dia mula-mula bertolak kosong. Sama dengan 20/3. So cuba selesaikan 300/T sama dengan 20/3. Darab silang juga. So 3 darab sana, T darab sini. So 300 darab dengan 3 sama dengan 20 darab T. 3 900 sama dengan 20 T. Sekarang kita nak tahu masa. So kita nak tahu masa. 20 kena pindah pergi sana jadi bahagi. So 900 bahagi 20. T akan dapat berapa? 900 bahagi dengan 20. Kita akan dapat 45 minit. Okay, 45. Okay, sekarang dah jawab dah soalan dia. Kita dah tahu dah masa bagi bas Terengganu ke Pahang 45 minit. Masa bagi Pahang ke Terengganu pula 30 minit. Tengok pada soalan ini tadi. 30. So dia nak beza. Bila kata beza bermaksud kena tolak. So 45 tolak dengan 30 samaan dengan 15 minit. 45 tolak dengan 30 dapat 15 minit. So sekarang dia nak apa pula? Next soalan yang berikutnya. Dia tanya apa? Dia tanya huraikan gerakan bas yang mewakili garis lurus BC. Sini sahaja. Okay, BC sini sahaja. Dia straight je, mendata je. So tengok ni graf apa dulu? Ni graf jarak masa. Jarak masa. Kalau jarak masa bila keadaan tu straight macam tu, daripada B ke C, ini kita panggil dia dalam keadaan pegun. So kita tulis gerakan bas dalam keadaan pegun selama berapa minit dekat situ? 20 tolak 10. 10 minit dia pegun. Okey, gerakan bas dalam keadaan pegun selama 10 minit. Itu sahaja.